baik, itulah agama. Jadi kita tak pernah kata abid ini hina dah. Kita tak pernah kata alim itu saja betul tak. Kita kata alim itu ada kelebihannya di atas abid, tapi kedua-duanya mendapat pahala. Cuma kalau kita bicara hari ini, bukan bicara siapa salah. Bicara hari ini adalah siapa yang lebih banyak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita salah faham. Ucapan hari ini bukan menyalahkan orang yang berpuasa sunat, i'tikaf di masjid. Bukan, itu bukan tajuk dia. Tajuknya adalah kedua-duanya dapat pahala, tapi siapa yang lebih. Sebab dalam Islam dia berkaitan dengan perlumbaan wasabiqum bil khairat, berlumba untuk buat yang lebih baik. Islam ini dia berlumba-lumba, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Allah suruh kita cepat melaksanakan ibadah agar kita lebih baik daripada orang lain. Itu tujuannya. Tapi apabila abid dengan alim, sudah tentu ada afdal dan ada yang kurang afdal. Maka dalam bab ini kata Imam Al-Qayyibi, orang yang abid wa anna naf'al abid, adapun kemanfaatan orang yang menyembah Allah ini, yang beribadah baca Quran saja, maksur ala nafsih, hanya terfokus kepada dirinya sahaja, pahalanya sahaja, dirinya sahaja. Tetapi orang alim, kata Imam Al-Qayyibi, wa naf'al alim, adapun manfaat orang alim itu mutajawizun 'ala al-khalaiq, dia menjadi lebih kepada seluruh makhluk, hatta namlah, hingga kan semut mendapat rahmat kalau alim. Kenapa semut dia dapat rahmat? Apabila dalam memahami syariat, semut tak boleh dibunuh dengan cara dibakar dalam mazhab kita. Dalam syariat agama kita. Semut boleh dibakar dalam syariat nabi-nabi yang lain. Tapi untuk umat kita, umat Nabi Muhammad, tak kira mana mazhab, bersepakat tak boleh bunuh binatang menggunakan cara bakar. Tak boleh pergi semut curah minyak tanam, minyak gas, kemudian bakar, tak boleh. Kecuali apabila tak ada cara lain. Itu satu-satunya cara baru kita boleh buat. Nampak, semua pun dapat manfaat. Kerana agama ini banyak binatang dapat manfaat. Ada binatang yang Nabi tak benar untuk bunuh, antaranya dhafra, iaitu katak. Kalau tak ada binatang untuk dibunuh, kerana tak boleh makan binatang tersebut, selamat katak. Kerana orang Islam tak membunuh katak sebagai hidangannya. Nampak rahmatnya agama, kerana binatang pun jadi baik kerana adanya agama. Itu ilmu, itu pentingnya ilmu. Dulu ada seorang Nabi yang dia geram kerana ada seekor semut gigit di dalam hadis sahih itu. Bila semut gigit dia nak bakar seluruh semut itu, maka Allah memerintahkan kepada dia, cari semut yang gigit kamu, kenapa nak membakar kepada seluruh semut yang lain. Maknanya Allah mensyariatkan kepada dia tak boleh bunuh semut-semut kerana seekor semut saja yang menggigit dia. Jadi nak beritahu, dia pun tak pasti semut yang mana gigit dia. Maka keseluruhan semut dapat rahmat kerana Allah melarang membunuh semut yang lain. Cari semut yang spesifik menggigit kamu. Nak cari semut tu tak jumpa lah, tuan-tuan, sebab semua sama. Rahmatnya agama kerana benda tersebut, tuan-tuan. Jadi Nabi disebut tak dibenarkan membunuh amal-amal tersebut. Imam Nawawi bila menguraikan ini menunjukkan umat Nabi terdahulu ada cara membunuh semut secara bakar. Tapi untuk umat Nabi Muhammad tidak dibenarkan cara bakar. Di situ menunjukkan hatta namlah, hingga semua mendapat rahmat kerana pelaksanaan syariat yang dilaksanakan. Itu Islam itu penting ilmu. Barulah dia tidak akan terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan tanpa ilmu. Kalau kita baca balik surah Al-Baqarah daripada ayat 30 sampai di bawah itu 31, 32, 33 dan 34 adalah ayat menunjukkan apa lebihnya manusia di atas makhluk yang lain. Ayat 30 Allah merakamkan tentang nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Allah tak sebut insan dan khalifatan, manusia sebagai khalifah. Allah terus itlaq nama khalifah. Khalifah itu merujuk kepada manusia. Allah memang purposely, memang buat tujuannya manusia nak jadi khalifah. Sebab tu dalam ayat itu, inni ja'ilu fil ardi khalifah, aku nak buat di muka bumi ini khalifah. Manusia, apa malaikat faham maksud khalifah tu
adalah manusia. Malaikat tanya, ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Takkan kau ya Allah nak buat di atas muka bumi yang akan menumpahkan darah dan akan melakukan kerosakan? Mana malaikat kau? Adam belum diciptakan, tapi kenapa malaikat boleh buat argument pada Allah akan ada kerosakan pada manusia? Sebab memang di Lauh Mahfuz telah tertulis, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahir kerosakan di daratan dan di lautan adalah hasil kerja tangan manusia. Sebelum ayat itu turun, malaikat telah tahu ada satu makhluk namanya manusia yang akan melakukan kerosakan di muka bumi. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata nak jadikan dia khalifah. Oh, bagaimana? Bukan malaikat bantah, malaikat bertanya. Sebab malaikat tak boleh langgar arahan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah kelompok yang tidak akan melakukan kemaksiatan pada Allah dan taat atas perintah. Tapi kenapa? Malaikat tanya. Sebab dia betul lah manusia dia akan berdosa. Di situlah permulanya Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan kenapa dia pilih manusia. Bila Allah rakamkan tentang ayat 21, apabila Allah cerita tentang wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajar kepada Adam semua benda-benda dan peranan dan fungsi. Bila Allah ajar semua tersebut, tiba-tiba Allah semua malaikat Allah bentangkan kepada malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat cerita ni benda apa. Oh malaikat tak boleh cerita dah, subhanaka la ilma lana. Mana kami tahu ya Allah, ini semua benda yang kamu saja bagi ilmu. Bila malaikat disuruh bentang semua benda, malaikat tak boleh jawab. Allah suruh Adam bentang. Adam pun menceritakan bila Allah Ta'ala sebut, qala ya Adam anbi'hum, wahai Adam, cerita semua benda ini. Anbi'hum bi asma'ihim, cerita ni benda apa. Maka Nabi Adam pun cerita, falamma anba'ahum bi asma'ihim. Bila Adam cerita semua benda itu, Allah pun kata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Tidakkah aku beritahu, aku lebih mengetahui daripada kamu terhadap perkara yang ghaib dan terhadap perkara yang nyata. Nak beritahu, Allah pilih Adam kerana keilmuan, kerana ilmu. Kejadian tak boleh lawan pun dengan iblis. Ana khair minhu, aku lebih baik padanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia jadi pada tanah, aku jadi pada api. Kejadian sudah tentulah cantiknya kejadian iblis daripada api. Kejadian malaikat daripada nur. Malaikat dah tak ada jantina, tak ada keperluan seksualiti. Malaikat pula tak perlu makan dan minum yang menjadi keperluan utama manusia. Sudah tentulah malaikat lebih daripada kejadian. Manusia dijadikan daripada tanah yang bercampur antara tanah halus, tanah busuk, tanah hitam, tanah putih. Allah buat kejadian manusia tidak lebih baik daripada makhluk yang lain. Tetapi Allah nak pilih yang kejadian kurang baik yang sudah tentu buat kerosakan menjadi khalifah di atas muka bumi. Di situlah Allah bentangkan ada satu kelebihan Adam. Apa dia? Bila malaikat tak boleh jawab seluruh perkara yang Allah ajarkan kepada Adam. Sebab kelebihan manusia boleh menangkul ilmu. Lepas tu kita ni hebat pada ilmu. Bukan hebat pasal tubuh badan kita. Bangunan besar kita, kalau jin tengok macam mana boleh buat dengan ilmu. Kalau pakai tangan tak siap, bangunan ni hebat macam mana. Semuanya dengan ilmu, dengan kira-kiraan, dengan jentera yang dibikin oleh manusia. Malaikat tak boleh buat benda ni. Hatta jin pun tak boleh buat apa yang kita buat, tuan-tuan. Kerana kelebihan ilmu yang ada pada kita. Ilmu. Atas faktor ilmu itulah bahawa Allah turunkan perintah, usjudu li Adam, sujud kamu wahai para malaikat kepada Adam. Sujud itu menandakan apa? Allah dan akhirat manusia kerana keilmuan dia. Saudara hidup mengenai kalau kita tak ada fokus ilmu, kita hanya ada fokus ibadah, kita akan ada masalah nanti. Bila datang satu problem agama, kita akan tersangkut kalau kita tak faham masalah agama. Jadi sebab itulah memahami masalah agama ini penting kerana dia adalah berteraskan kepada ilmu. Kan pernah kita diceritakan tentang kisah bagaimana tentang orang yang tak tahu arak itu adalah ummul khaba'is, ibu kepada segala kemaksiatan. Nampak? Ada ceritakan yang ditawarkan pada seorang lelaki yang tertangkap.
Seorang Nabi tertangkap berzina dengan perempuan, bunuh satu budak ataupun minum arak. Tuan-tuan, saya yakin siapa pun yang tidak diberikan penjelasan ilmu antara tiga ni, kalau kita ditangkap, kita diberi pilihan zina, minum arak, bunuh budak, kita pasti memilih minum arak kerana tanpa ilmu. Tapi bila kita tahu ilmu, kita akan pilih arak. Sebab arak yang ummul khaba'is, dia adalah ibu kepada segala kemaksiatan. Ini yang disebut oleh Sayyidina Osman. Osman kata, ijtanibul khamr, jauhi kamu dengan arak. Sebab arak ini fa'innaha ummul khaba'is, ibu kepada segala maksiat. Maka Osman menceritakan, innahu kana rajulun mimman khala qablakum, ada seorang lelaki yang sebelum zaman kita ini ta'abbada, rajin beribadah kepada Allah. Dia rajin sembahyang, dia rajin ibadah. Bila dia rajin beribadah kepada Allah, sampai satu hari ada seorang perempuan nak terkena dia, fa'aliqasum ra'atul ghawiyah, ada satu perempuan yang jahat cuba nak memperkena dia. Maka dia dihantar kepada lelaki yang menjadi ahli ibadah itu, seorang jariah, seorang pembantu, seorang hamba perempuan, supaya muncul dia. Faqalat lahu, katalah pada lelaki yang ahli ibadah itu, kata apa? Inna nad'uka lisyahadah, tolong mai tempat tuan saya, sebab tuan saya yang perempuan ni dia nak bertaubat, nak balik kepada Islam. Jadi ahli ibadah ni tak ada zon langsung. Sebab menjadi ahli ibadah, dia disebut tangan. Dia tak sangka buruk dengan Allah. Dia kata bila orang ajar, sudah tentu orang tu baik. Dalam Islam kita tak boleh zon. Ijtanibu kathiran minaz zon, tak boleh zon. Tapi kita kena hati-hati. Kita jangan nak semua orang baik, tak boleh. Kita kena ada satu perangai, hati-hati. Dia mungkin nak perkena tu, tapi sangka buruk tak boleh. Cuma apabila ahli ibadah, dia tak faham antara zon dengan ikhtiar, zon dengan hati-hati. Dia menganggapkan kalau kita boleh bersangka buruk pada orang, itu adalah tak dibenarkan. Bukan, sangka buruk tak boleh. Hati-hati menjadi syarat beragama. Sepatutnya lelaki-lelaki kita tak boleh pergi rumah perempuan tu, dia kena siasat dulu. Siapa tuan kamu, kenapa dipanggil aku, apa namanya, kena siasat. Tapi sebab bersangka baik, sebab diajar ahli ibadah bersangka baik, dia pun pergi ke rumah perempuan ghawiyah tu yang jahat tadi. Bila masuk ke rumah tersebut, dia dikunci dalam bilik tersebut. Bila dikunci, wanita berkata pada dia, faqalat inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma da'autuka lisyahadah, aku ajak hanya bukan pasal aku nak mengaku kesilapan aku, tapi aku ajak kamu ini walakin da'autuka litaqa'a alayya, aku ajak supaya kamu boleh berzina dengan aku. Nampak tak? Dan bukan bilik terkunci, tak ada apa-apa. Ada tiga pilihan, sama ada berzina dengan aku, bunuh budak itu, atau minum arak. Orang tadi ambil, dia tidak mendalami ilmu. Dia kata, tak apalah kali itu, bagilah kepada aku, fasqini min hadal khamri kasa, bagilah aku minum arak segelas. Dia minum segelas, dan dia nak dua gelas. Dia minum kedua gelas, dia nak tiga gelas. Daripada dia sihat elok, nama pun khamar. Khamar dia maksud apa? Tutup akal. Khamrul akli, dia menutup akal. Bila tertutup saja akal dia, tuan-tuan, dia berzina dengan perempuan tersebut dan dia bunuh budak tadi, tuan-tuan. Tiga dia buat. Itulah kata Sayyidina Osman, ijtanibul khamr, jauhi arak, sebab arak dengan iman tak akan boleh berkumpul. Kalau kita pernah dengar cerita ini, sebagai orang yang ada ilmu, kita tak akan hampiri arak. Walaupun kita ada tiga tawaran, kita tak akan pilih minum arak. Habis nak pilih apa? Habis cerita dia panjang pun kan. Bila memberikan soal fiqah, dia ada cerita dia pula. Tapi nak beritahu, itulah perkara yang harus menjadi kekuatan kepada umat adalah ilmu. Bila ada ilmu, perjalanan kita mudah. Sebab itu perkara yang harus kita belajar terlebih dahulu adalah perkara berkenaan dengan fiqh harian kita. Tahu hukum solat. Oleh saya berceramah di IPD, tuan-tuan. Bila ceramah di IPD, antara benda yang berlaku kepada polis, terutamanya trafik, adalah apabila mereka jaga jalan. Lebih-lebih lagi lepas daripada waktu asar, pasal asar tu jalan jam. Kebiasaannya apabila terlajak, mereka terlajak jaga sampai isyak. Nak bagi sektor kerja tu, dia pun tak solat maghrib.
Mereka tak solat maghrib. Bila mereka tak solat maghrib, mereka balik ke rumah, mereka qadha solat tersebut. Dalam Islam, qadha tidak boleh buat apabila tidak ada kerana terlupa ataupun tertidur, tak boleh. Jadi dia kena solat sempurna di waktu. Maka saya kata pada mereka, ada pandangan ulama apabila tak boleh menunaikan solat maghrib di waktunya, boleh dijamakkan solat tersebut dengan jamak takhir, tetapi tidak qasar. Orang kita selalu menyamakan qasar dengan jamak. Jamak dengan qasar ini berbeza. Jamak satu bab yang lain, qasar satu bab yang lain. Qasar hanya dibenarkan dalam musafir. Qasar hanya dibenarkan dalam musafir. Jamak boleh dibuat ketika susah. Kerana Nabi pernah jamak solat antara maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar di Madinah tanpa musafir, biduni safar, biduni khawfin wala matar. Bukan kerana sebab hujan, bukan sebab Nabi takut, bukan sebab musafir. Ada 7-8 kali Nabi pernah menjamakkan solat di Madinah. Bukan kerana dalam keadaan ketakutan, bukan kerana hujan, bukan kerana Nabi SAW dalam keadaan musafir, bukan. Maka orang tanya Ibn Abbas, kenapa Nabi buat demikian? Untuk memudahkan urusan umat ini kalau ada perkara mendesak. Betul, hari ini memang banyak perkara mendesak. Orang yang hemodialisis, mereka pergi untuk buat dialisis, menyebabkan bila mereka buat dialisis, tuan-tuan, panjang masanya. Kadang-kadang pelajar daripada zuhur sampai masuknya waktu asar, tak sempat untuk solat zuhur, maka mereka boleh jamak takhir, tetapi jamak tamam kerana kesusahan, tak boleh kosong. Jadi untuk poli tadi saya kata sama, tuan-tuan, macam doktor yang sedang beroperasi. Bila masuk dalam bilik pembedahan, makan masa 7-8 jam, daripada pukul pagi sampai zuhur belajar asar berhenti. Zuhur tadi buatlah jamak dengan jamak takhir. Kerana jamak bukan untuk musafir sahaja, qasar sahaja untuk musafir. Benda ni kalau tak diletakkan pada umat, orang akan rasa susahnya. Sebab itu orang buat satu laporan pada saya, rupanya ramai orang balik umrah, mereka tidak solat di atas kapal terbang kerana mereka tak boleh berdiri, mereka tak tahu kiblat di mana dan tak ada wudu. Lalu mereka tak solat, mereka sampai di rumah dan mereka qadha. Perbuatan itu salah. Mesti dia kena solat di dalam flight tersebut walaupun tanpa wudu, walaupun tanpa menghadap kiblat. Ada kaedah yang syarak ajar. Untuk mengetahui kaedah ini, tuan-tuan, saya promote kepada tuan-tuan Al-Inarah. Dr. Zul Al-Bakri telah buat satu aplikasi namanya Al-Inarah. Dalam itu sudah ada 7,000 hukum hakam yang berkaitan dengan keperluan harian kita, untuk kita rujuk apabila ada masalah yang menyebabkan memudahkan urusan hidup kita. Al-Inarah tuan-tuan boleh tengok dalam Play Store ataupun dalam App Store. Kedua-duanya ada, sama dengan iOS ataupun Android, ada Al-Inarah tersebut. Tuan-tuan dahulukan untuk melihat banyak hukum hakam di dalam tersebut sebagai satu panduan. Inilah di antara perkara yang harus menjadi kekuatan kepada kita, insyaAllah. Saya nak berhentikan dulu, insyaAllah ada pengumuman. Jadi maknanya nak bagi tahu pada kita, inilah yang menyebabkan alim adalah lebih baik daripada amil. Kerana ramai orang yang beribadah, tapi sebab dia tidak ada ilmu, dia akan tersalah dan tersesat. Saya jawab sekiranya tadi tentang berkenaan dengan solat atas kapal terbang tadi. Adakah apabila seorang itu solat, ketika dia solat itu dia tak boleh menghadap kiblat, lalu dia solat dalam keadaan duduk? Bolehkah solat dalam keadaan duduk? Wajib, terutamanya apabila tak boleh berdiri. Contohnya kita berada dalam kereta, kita nak bermusafir, kita start musafir itu asar. Kalau seperti kita start musafir itu zuhur, kita boleh jamak. Tapi sebab kita dah start musafir itu asar, kita dah solat zuhur, kemudian waktu kita start musafir waktu asar, tiba-tiba tersangkut tengah jalan, tempoh panjang asar sampai maghrib itu kita tak sempat untuk berhenti. Al-Qur'an tak boleh berhenti jalannya, duduk di atas kenderaan dan berada di atas kursi, tak boleh berdiri, kecuali tuan-tuan naik hailah boleh berdiri di belakang. Tapi tak semua orang boleh hailah, tak semua orang ada welfare. Kadang-kadang orang pakai alza saja macam saya nak berdiri. Jadi dalam kondisi demikian, solatlah dulu. Cuba cari kiblat. Kalau orang kiblat berada di depan, solatlah menghadap kiblat sambil duduk. Boleh tak solat fardu sambil duduk? Boleh.
boleh. Pada Nabi SAW pernah berjalan dengan para sahabat. Ketika itu datang waktu solat, Nabi ala rahilati, Nabi berada di atas kenderaannya, tak disebut kuda atau unta. Masa Nabi berada di atas kenderaan tersebut, hujan masih lagi turun, Nabi berselindung di sebuah tempat. Ketika itu datang waktu solat, Nabi suruh sahabat azan, sahabat pun mengazankan dengan azan solat tersebut. Lalu Nabi pun memandu kenderaannya ke depan sedikit, sambil berada di atas kenderaan tersebut, Nabi mengimamkan solat di kalangan sahabat yang bersama di bawah teduhan tersebut. Kenapa Nabi tak turun pada kuda dan solat di bawah? Kerana di bawah jalan dia basah, air hujan melimpah, menyebabkan tak boleh sujud dan rukuk di situ, menyebabkan Nabi duduk atas kenderaannya. Nabi solat, para sahabat menceritakan sujud Nabi lebih rendah daripada rukuk. Daripada hasil hadis ini menunjukkan boleh solat duduk apabila solat fardu tidak boleh dilakukan secara berdiri. Maka selesai solat itu tidak ada pisah, Nabi mengulangi semula solatnya. Solat itu sah dan solat itu tak perlu diulang, dibenarkan. Yang kedua, tiba-tiba solat tersebut tak ada wudhu. Apabila tidak ada wudhu, macam mana perlu ulang solat kan? Bila kita solat tanpa wudhu, ya begitu mazhab Syafi'i kena ulang. Tapi ada satu pandangan yang baru di dalam hadis Nabi. Ada sahabat mencari barang keciciran daripada Sayyidatuna Aisyah. Masa pergi cari dekat barang tu tak jumpa. Akhir sekali datang waktu solat, dia orang tidak ada air untuk berwudhu. Kerana walaupun ada tanah, sebelum itu belum lagi diturunkan pensyariatan mengambil tayamum. Para sahabat semuanya solat tanpa berwudhu. Habis solat tanpa berwudhu, mereka jumpa Nabi SAW dan diceritakan pada Nabi. Bila cerita bahawa pensyariatan tayamum diturunkan, tetapi apa yang mereka buat terhadap solat mereka, mereka tidak ulang semula solat tersebut. Kata Imam Nawawi, mereka tidak mengulang solat semula, menunjukkan apabila solat tanpa wudhu dan daurat tak perlu mengulang solat semula. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan ya kena ulang, kita bukan tukar mazhab, kita mengambil pendapat yang lebih memudahkan urusan hidup kita. Kita bimbang tak orang tidak solat. Allahu a'lam. Itu dari antara benda yang kita sebut pada hari ini. Waktu dah masuk dalam jumpa kita jumpa di lain masa dan siaran. Jadi orang berilmu, insya-Allah jalan kita luas. Jadi ambil banyak sempit yang akan berada di depan. Campur dua-dua, ambil dan alim adalah keperluan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.